Tidak dinafikan di dunia ini, hanya terdapat beberapa ikatan persaudaraan yang lebih kuat yang boleh dicontohi pada tentera laut kapal selam. Mereka semua adalah individu terhebat yang dipilih untuk menjalankan peranan kritikal dalam keadaan sempit dan menyelam ke lautan dalam yang gelap tidak diterokai manusia. Ianya membentuk ikatan persaudaraan dan kepercayaan yang tinggi antara satu sama lain untuk mempertahankan keselamatan agama, bangsa dan negara. Pada waktu awal pagi sebelum subuh 21 April 2021, kapal selam KRI Nanggala 402 bersama 53 kru dalam misi latihan untuk melancarkan peluru torpedo di utara lautan Bali, Indonesia telah tiba-tiba terputus komunikasi dan dipercayai hilang. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana kejadian kehilangan kapal selam KRI Nanggala 402 boleh berlaku. Teruskan menonton. American and coalition forces in the early stages of military operations. Saksikan dokumentari eksklusif dari FHD Channel di aplikasi mobile apps. Tiada gangguan iklan dan sekatan untuk semua video di platform ini. Muat turun sekarang di Apple Store dan juga di Google Play. Ringkasan mengenai kapal selam KRI Nanggala 402. Kapal selam buatan Jerman ini yang beratnya kira-kira 1,300 tan dengan panjang 59.5 meter, tinggi 6.3 meter serta lebar 5.5 meter, dibina pada tahun 1978 dan diserahkan kepada Indonesia pada Oktober 1981. Ia merupakan satu aset armada Indonesia dari jenis kapal selam penyerang dilengkapi dengan senjata torpedo. Ianya pernah dibaik pulih pada 1989 di Jerman dan kemudian pada 2012 di Korea Selatan dengan strukturnya diganti beserta sistem penggerak, sonar dan senjata dinaik taraf. Umur KRI Nanggala 402 iaitu 40 tahun juga dianggap tua oleh penganalisis kerana kapal selam jenis ini biasanya digunakan untuk tempoh 35 hingga 40 tahun. Lebih 60 kapal selam buatan Jerman model U-209 ini telah dijual dan ianya digunakan oleh tentera laut di seluruh dunia seperti Greece, India, Argentina dan Turki sejak setengah abad yang lepas. Kapal selam ini boleh beroperasi dengan baik dalam kedalaman sehingga 250 meter hingga 500 meter. Apa yang berlaku? Kapal selam KRI Nanggala 402 sedang dalam misi latihan peluru torpedo pada awal pagi 21 April 2021. KRI Nanggala 402 membawa seramai 49 kru kapal, 3 pakar senjata bersama seorang komander kapal. Pada jam 3 pagi waktu tempatan, kru kapal telah meminta kebenaran untuk menyelam pada kedalaman 13 meter untuk meneruskan pelancaran peluru torpedo. Pada pukul 3.30 pagi, busur kapal selam masih lagi kelihatan oleh kapal pengiring pada jarak 50 meter. Namun, kru kapal selam tidak memberi sebarang respon kepada panggilan yang dibuat antara pukul 3.46 hingga 4.46 pagi. Kapal selam ini gagal untuk timbul kembali seperti dijadualkan pada 5.15 pagi. Tiada sebarang isyarat kecemasan dibuat dari kapal selam sepanjang kejadian berlaku. Misi mencari dan menyelamat. Misi mencari dan menyelamat dimulakan secepat mungkin kerana bekalan oksigen di dalam kapal selam untuk kegunaan kru hanya mampu bertahan selama 72 jam sahaja, iaitu sehingga 3 pagi hari Sabtu 24 April. Kapal selam KRI Nanggala 402 ini mampu menyelam sehingga kedalaman 500 meter namun tidak akan mampu menahan tekanan kuat melebihi kedalaman sehingga 600 ke 700 meter. Perairan Laut Bali boleh mencapai sehingga kedalaman 1,500 meter. Operasi mencari dan menyelamat di dalam lautan amat sukar jika kapal selam ini telah tenggelam ke dasar laut yang paling dalam. Negara Malaysia, Singapura, Australia, Amerika Syarikat dan India menghantar bantuan secepat mungkin untuk membantu pasukan tentera Indonesia. Penemuan. Pada awal misi pencarian oleh pasukan tentera laut Indonesia, tumpukan minyak dikenal pasti di kawasan perairan 40 km dari arah utara Bali dan sebuah kapal tentera laut Indonesia, Rigel, juga mengesan objek magnetik kuat di dalam kedalaman 50 hingga 100 meter. Tentera Indonesia menyatakan bahawa kemungkinan kapal selam mengalami kegagalan elektrik secara tiba-tiba menyebabkan ia tidak dapat membuat sebarang prosedur kecemasan dan terus tenggelam dalam lautan. Kemudian pada 24 April 2021, media melaporkan bahawa Panglima Angkatan Laut Tentera Indonesia, Laksmana Yudo Margono, memaklumkan akan penemuan serpihan-serpihan yang terapung di perairan Bali yang diyakini dari komponen dan milik kapal selam KRI Nanggala 402.
Antara yang dijumpai ialah bahagian dari peluru torpedo, botol berwarna oranye mengandungi minyak pelincir kapal selam terbabit dan sejadah milik kru. Ini membuktikan berlaku keretakan terhadap kapal selam tersebut. Status KRI Nanggala 402 diubah dari kapal selam hilang, submiss, kepada kapal selam karam, subsang, dan semua kru dipercayai telah terkorban. Kapal penyelamat kapal selam Singapura MV Swift Rescue adalah aset penting dalam misi pencarian di laut dalam dan tiba di perairan utara Pulau Bali, Indonesia 24 April 2021. Kapal MV Swift Rescue ini dilengkapi dengan sebuah Submarine Rescue Vehicle SRV yang dipanggil sebagai Deep Search and Rescue SIG DSAR-SIG dan boleh menyelam sehingga ke kedalaman maksimum 900 hingga 1000 meter. Ia dikendalikan dengan sistem jarak jauh dan mampu menarik bahagian kapal selam naik ke permukaan. Pada malam 25 April 2021, berita telah melaporkan bahawa MV Swift Rescue telah menjumpai KRI Nanggala 402 yang berada di kedalaman 838 meter dalam laut. Ketua Angkatan Laut Indonesia menjelaskan bahawa kapal selam KRI Nanggala 402 ini dipercayai telah terbelah dan pecah kepada 3 bahagian. Berdasarkan visual yang diperolehi, terdapat bahagian kapal yang masih kukuh serta terdapat bahagian yang mengalami keretakan kecil. Pasukan ini juga menjumpai baju keselamatan MK11 yang kemungkinan tidak sempat dipakai oleh kru kerana keadaan kapal yang tidak stabil. Selepas penemuan ini, proses seterusnya akan ditumpukan untuk mengeluarkan jenazah semua kru. Kesimpulannya, tragedi yang berlaku kepada kapal selam KRI Nanggala ini sangat menyayat hati dan menyedihkan terutamanya kepada kaum keluarga yang terlibat. Namun, kehilangan para perwira negara ini semestinya tidak akan dilupakan dan akan sentiasa dikenang sebagai satu contoh keberanian individu yang hebat. Terima kasih dan selamat jalan para pejuang. 20 tahun yang lalu, filem blockbuster James Cameron, Titanic telah memikat penonton di seluruh dunia. Kisah karamnya kapal Titanic ini telah menarik minat jutaan penonton dari seluruh dunia kerana ianya digarap berdasarkan kisah sebenar yang berlaku suatu ketika dahulu. Namun hanya kira-kira 10 tahun yang lalu, Robert Ballard yang merupakan ahli oceanografi menemui Titanic pada tahun 1985 mendedahkan kepada dunia bahawa beliau menemui bangkai kapal yang terkenal itu hasil daripada ekspedisi rahsia ketenteraan bersama pasukan tentera laut Amerika Syarikat. Menariknya, penemuan bangkai kapal Titanic ini boleh dikatakan secara tidak sengaja kerana misi pencarian kapal ini sebenarnya hanyalah helah atau juga dipanggil sebagai smoke screen pihak tentera laut daripada diketahui musuh bahawa mereka sebenarnya sedang mencari 2 kapal selam nuklear yang karam. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat kisah sebenar di sebalik tenggelamnya kapal Titanic. Teruskan menonton. American and coalition forces in the early stages of military operations. Saksikan dokumentari eksklusif dari APHD Channel di aplikasi mobile apps. Tiada gangguan iklan dan sekatan untuk semua video di platform ini. Muat turun sekarang di Apple Store dan juga di Google Play. Latar belakang kapal Titanic. Titanic adalah kapal wak British mewah yang tenggelam pada 15 April 1912 selepas melanggar iceberg dan menyebabkan kematian lebih 1,500 penumpang dan anak kapal. Kapal Titanic telah karam di kawasan utara lautan Antartik. Hanya selepas 4 hari ianya beroperasi, kapal besar ini telah bertembung dengan ketulan ais besar yang mengakibatkan kehilangan ribuan nyawa para penumpang Titanic. Bangkai kapal Titanic ditemui pada 1 September 1985 setelah 73 tahun kapal itu karam. Selepas tenggelam pada tahun 1912, bangkai kapal Titanic berjaya ditemukan kira-kira 400 batu jauhnya di Newfoundland di lautan Atlantik Utara pada kedalaman 13,000 kaki. Tragedi Titanic ini sememangnya memberikan kesan yang mendalam terhadap dunia maritim. Sekiranya bercakap tentang tragedi kapal yang menyebabkan ratusan atau ribuan nyawa terkorban, ramai yang akan mengaitkan dengan peristiwa Titanic. Titanic merupakan produk kapal yang melalui persaingan sengit antara syarikat perkapalan pada separuh abad ke-20. Pada awal tahun 1900, perdagangan penumpang transatlantik sangat menguntungkan dan berdaya saing dengan laluan kapal bersaing untuk mengangkut pengembara dan pendatang yang kaya. 2 daripada barisan utama ialah White Star dan Cunard. Kapal Titanic merupakan yang kedua daripada 3 kapal penumpang yang bertujuan mengawal perniagaan sepanjang perjalanan merentasi lautan Atlantik. Dimiliki oleh White Star Line dan dibina di Belfast, Holland and Wharf, Titanic merupakan kapal wak penumpang terbesar di dunia pada masa pelancarannya.
Semasa kapal ini melakukan pelayaran pertamanya, ia telah berlanggar dengan sebuah bongkar ais semasa waktu malam dan tenggelam sepenuhnya dalam tempoh 2 jam 40 minit kemudian. Bencana tersebut yang mengorbankan lebih 1,500 orang menjadikannya sebagai bencana laut terburuk pada abad itu, bahkan sehingga hari ini. Kejadian ini sangat mengejutkan, lagi-lagi dengan kelengkapan kapal Titanic yang dilengkapi dengan teknologi yang termaju serta anak kapal yang berpengalaman tinggi pada zamannya, sehingga ada yang menyangka bahawa kapal itu tidak mungkin tenggelam. Titanic yang digelar sebagai Millionaire Special dikemundi oleh Kapten Edward J. Smith yang juga dikenali dengan nama jolokan Millionaire Captain kerana popularitinya dalam kalangan penumpang-penumpang yang kaya. Pembinaan kapal Titanic. Selain hiasan, Titanic turut menampilkan restoran kelas pertama yang besar dan juga dilengkapi dengan 4 buah lift beserta kolam renang. Penginapan kelas keduanya adalah standing dengan ciri kelas pertama pada kapal lain, manakala tawaran kelas ketiganya pula walaupun sederhana tetapi masih sangat selesa. Mengenai elemen keselamatan pula, Titanic mempunyai 16 bahagian termasuk pintu yang boleh ditutup supaya air dapat dibendung sekiranya badan kapal dipecahkan. Walaupun ia dianggap kedap air, masih terdapat beberapa ruang di bahagian atas yang masih boleh dimasuki air. Selepas penyiapan badan kapal dan struktur asas utama, Titanic telah dilancarkan pada 31 Mei 1911. Ia seterusnya memulakan fasa pemasangan apabila jentera telah dimuatkan ke dalam kapal dan kerja dalaman pun turut bermula. Semasa ia bersedia untuk memulakan pelayaran sulungnya, Titanic adalah salah satu kapal terbesar dan paling mewah di dunia. Ia didaftarkan dengan kapasiti tampung sebanyak 46,328 tan dan apabila dimuatkan sepenuhnya kapal itu dengan berat lebih daripada 52,000 tan. Titanic adalah sekitar 882.5 kaki panjang dan kira-kira 92.5 kaki lebar pada titik terluasnya. Penemuan rangka kapal. Cebisan kisah Perang Dingin ini telah diketahui sejak pertengahan tahun 1990-an lagi, tetapi butiran yang lebih lengkap kini didedahkan menurut Robert Ballard. Beberapa tahun sebelum itu, desas-desus bertiup kencang bahawa kedua kapal selam tersebut karam ketika Perang Dingin. Namun, tiada siapa yang dapat mengesahkannya sehinggalah Robert Ballard sendiri yang mendedahkan perkara ini kepada awam. Robert Ballard bertemu dengan pihak Tentera Laut Amerika Syarikat pada tahun 1982 untuk meminta pembiayaan untuk membangunkan teknologi kapal selam robot yang diperlukannya untuk mencari Titanic. Malangnya, perbelanjaan dalam usaha pencarian Titanic bukanlah dalam bajet mereka. Ronald Tubman yang ketika itu merupakan timbalan ketua operasi Tentera Laut untuk peperangan kapal selam memberitahu Robert Ballard bahawa pihak Tentera Laut Amerika Syarikat pada ketika itu berminat dengan teknologi yang ditawarkannya, namun hanyalah untuk tujuan menyiasat bangkai kapal USS Treasure dan USS Scorpion yang merupakan kapal selam nuklear mereka yang telah karam. Memandangkan teknologi yang dibangunkan beliau akan dapat mencapai kapal selam yang tenggelam dan mengambil gambar bangkai kapal tersebut, ahli oceanografi ini bersetuju untuk membantu. Beliau kemudian meminta pihak Tentera Laut jika beliau boleh mencari Titanic yang kebetulan terletak di antara dua bangkai kapal itu. Ronald Tubman kemudian menegaskan bahawa tugas dan misi utama mereka adalah mencari dua buah kapal selam itu sahaja. Namun, beliau ada mengatakan bahawa jika misi tersebut berjaya menemui kedua kapal selam tersebut dan jika mereka mempunyai lebih masa, pihak tentera tidak keberatan untuk membantunya. Tiada harapan yang tinggi rangka Titanic akan ditemui, tetapi jika ianya berjaya ditemui, pihak tentera laut besar yang misi tersebut sudah tentu akan mendapat perhatian orang awam, memandangkan kapal Titanic sememangnya sangat terkenal di seluruh dunia. Apa yang pihak Tentera Laut Amerika Syarikat risaukan adalah jika ia ditemui dan diketahui umum, maka akan terbongkarlah misi rahsia mereka yang mencari kapal selam Amerika Syarikat itu. Namun sebaliknya yang berlaku apabila orang awam terlalu fokus dengan penemuan rangka kapal Titanic sehinggakan mereka tidak tahu dan sedar yang pihak Tentera Laut Amerika Syarikat itu sedang dalam misi lain yang lebih penting berbanding penemuan rangka kapal Titanic. Maka rahsia ini terus terpelihara rapi sehinggalah pendedahan yang dibuat sendiri oleh Robert Ballard yang merupakan salah seorang anggota misi tersebut. Kajian mengenai kesan nuklear kepada alam sekitar. Kapal selam Treasure dan Scorpion telah tenggelam di Lautan Atlantik Utara pada kedalaman antara 3,000 hingga 4,600 meter. Misi utama pencarian kapal selam ini adalah kerana pihak Tentera Laut Amerika Syarikat ingin mengetahui nasib reaktor nuklear yang menggerakkan kedua kapal tersebut. Pengetahuan ini adalah penting untuk membantu menentukan keselamatan alam sekitar dan mengkaji tentang keselamatan melupuskan bahan nuklear tambahan di lautan. Pihak Tentera Laut juga ingin mengetahui sama ada terdapat sebarang bukti untuk menyokong bahawa kapal selam Scorpion telah ditembak oleh Soviet dan akhirnya selepas penemuan kapal selam tersebut mendapati bahawa
Data yang dikumpulkan oleh Robert Ballard menunjukkan reaktor nuklear itu selamat di dasar lautan dan tidak memberi kesan kepada alam sekitar. Data itu juga mengesahkan bahawa kapal selam Treasure mungkin telah tenggelam selepas kegagalan paip yang seterusnya menyebabkan kegagalan penjanaan kuasa nuklear. Kesimpulannya, peristiwa tenggelamnya kapal Titanic sememangnya memberi impak yang sangat besar kepada dunia maritim. Apabila berita mengenai malapetaka itu tersebar, ramai orang terkejut bahawa Titanic telah tenggelam dengan jumlah kematian yang begitu tinggi walaupun dilengkapi dengan teknologi yang maju. Bencana laut seperti yang berlaku kepada kapal selam Titan baru-baru ini mempunyai persamaan seperti tragedi karamnya kapal Titanic 111 tahun yang lalu. Ini kerana kedua-duanya disebabkan oleh pengabaian dalam aspek keselamatan, walaupun pihak terbabit mengetahui bahawa malapetaka boleh berlaku sekelip mata dengan hanya satu kesilapan kecil. Sebenarnya, terdapat banyak bangkai kapal yang bersemadi di dasar lautan Atlantik, akan tetapi hanya Titanic yang dipopularkan sehingga individu bergelar jutawan sanggup membayar harga yang tinggi untuk merasai pengalaman luar biasa ini. Syarikat pengendali kapal selam dan pelancongan bagi bangkai kapal Titanic iaitu OceanGate bakal menghadapi tindakan undang-undang setelah 5 orang yang menyertai ekspedisi kali ini kehilangan nyawa. Kapal selam Titan disahkan telah mengalami ledukan atau implosion akibat tekanan kuat dalam laut, mengakibatkan kematian serta-merta kesemua penumpang. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat apa yang telah berlaku kepada kapal selam Titan. Teruskan menonton. American and coalition forces in the early stages of military operations. Saksikan dokumentari eksklusif dari APHD Channel di aplikasi mobile apps. Tiada gangguan iklan dan sekatan untuk semua video di platform ini. Muat turun sekarang di Apple Store dan juga di Google Play. Jumaat 16 Jun 2023, kru OceanGate membuat persediaan untuk ekspedisi kapal Titan yang bermula di St. John, Newfoundland, Kanada. Sabtu 17 Jun 2023, seorang bilioner British dan pengembara, Hamish Harding, membuat kenyataan di Facebook beliau akan menyertai ekspedisi meneroka kapal Titanic bersama pasukan kru dari OceanGate setelah keadaan cuaca yang baik. Beliau akan bersama pengembara bersama PH Nargiolet yang telah melakukan 30 penyelaman ke bangkai Titanic sejak 1980-an. Ahad 18 Jun 2023, 4 pagi, penyelaman kapal Titan dijadualkan bermula, akan tetapi ditangguhkan selama 4 jam. 8 pagi, Titan mula menyelam dan mengikut jadual, ia akan mengambil masa selama 2 jam untuk sampai ke kawasan bangkai Titanic di kedalaman 4,000 meter. 9.45 pagi, komunikasi terputus antara Titan dan kapal induk di permukaan laut iaitu Polar Prince. 3 petang, Titan dijadualkan untuk timbul kembali ke permukaan tetapi gagal. 5.40 petang, pegawai pantai menerima laporan mengenai kehilangan Titan bersama 5 orang penumpang dari kapal Polar Prince. Isnin 19 Jun 2023, kapal laut dan kapal terbang mencari dan menyelamat dari Kanada dan Amerika Syarikat memulakan aktiviti di kawasan terlibat dan menghantar sonar buoy yang boleh memantau bunyi sehingga kedalaman 4,000 meter. Kawasan pencarian adalah rumit dan sangat terpencil. Oleh itu, pihak berkuasa juga mendapatkan khidmat dari kapal komersial untuk membantu. Selasa 20 Jun 2023, pesawat milik Kanada iaitu Lockheed P-3 Orion yang dapat mengesan kapal selam telah mengesan bunyi seperti ketukan setiap 30 minit dari dalam laut. Misi mencari dan menyelamat mula disertai oleh pelbagai negara dengan lebih banyak kapal, pesawat dan kapal penyelam dihantar ke kawasan tersebut. Rabu 21 Jun 2023, US Coast Guard, US Navy, Canadian Coast Guard dan OceanGate bergabung untuk misi mencari dan menyelamat. Robot bawah air kawalan jarak jauh ROV dihantar untuk meneroka kawasan di mana bunyi dikesan. Khamis 22 Jun 2023, tempoh masa dianggarkan untuk kapal Titan kehabisan oksigen kecemasan iaitu setelah 96 jam berada di dalam laut. ROV menemui kawasan serpihan di dasar laut 488 meter dari bahagian depan bangkai kapal Titanic dengan penemuan 5 bahagian penting dari Titan. Kawasan serpihan juga menunjukkan ia konsisten dengan berlakunya ledukan pada kapal Titan. Tiada laporan mengenai penemuan mayat di kawasan terbabit.
Tentera Amerika Syarikat mengambil bahagian serpihan untuk dianalisis lebih lanjut dan menyatakan bahawa sistem pengesan bunyi yang rahsia turut digunakan dan telah mengesan bunyi ledukan pada hari Ahad 18 Jun berhampiran kawasan kehilangan Titan. Pengawal pantai Amerika Syarikat melaporkan tiada mangsa yang selamat dalam tragedi ini. Ekspedisi melawat bangkai Titanic yang sangat berbahaya. Kapal Titanic yang karam pada tahun 1912 ditemui pertama kali pada 1 September 1985 oleh Robert Ballard kira-kira 650 km dari pesisir pantai Kanada. Tragedi Titanic mengorbankan kira-kira 1,500 nyawa setelah kapal tersebut melanggar bongkah ais. Pada 17 Mei 2023, iaitu setelah 111 tahun tragedi berlaku, syarikat eksplorasi laut dalam Magellan telah berjaya membina imej 3D kapal Titanic yang tepat menggunakan kenderaan selam kendalian jauh. Syarikat Ocean Gate telah mula mencuba untuk melakukan ekspedisi melawat bangkai Titanic bermula tahun 2017 dan ekspedisi berjaya buat pertama kali pada tahun 2021 dan kemudian tahun 2022. Pada tahun 2023, syarikat Ocean Gate telah merancang untuk membuat sebanyak 18 ekspedisi. Setiap ekspedisi mengambil masa keseluruhannya selama kira-kira 10 hari termasuk 8 hari di lautan. Pada 16 Jun 2023, ekspedisi melibatkan 3 orang penumpang yang dikenakan bayaran $250,000 bersama dengan 2 orang kru dari Ocean Gate. Pengarah filem Titanic, James Cameron antara individu telah melawat bangkai Titanic dan beliau telah melakukan penyelaman tersebut sebanyak lebih 30 kali. Di kedalaman 4,000 meter dasar laut yang gelap atau 5 kali ganda bangunan tertinggi di dunia, Burj Khalifa, ianya adalah seperti kawasan larangan bagi manusia dengan hanya dihuni oleh hidupan unik dan pelik. Tekanan yang sangat kuat iaitu 400 kali ganda lebih tinggi dari permukaan laut juga mampu menghancurkan kapal selam canggih milik tentera dengan sekelip mata. Dengan tekanan yang sangat tinggi, hanya satu kesilapan pada struktur kapal selam akan mengakibatkan kematian sangat tragis serta-merta. Isu keselamatan penting kapal Titan yang diabaikan. Perkara yang mendapat perhatian selepas tragedi kapal Titan ini ialah tentang isu keselamatan yang sebelum ini juga telah menjadi bualan antara komuniti eksplorasi laut. Antara pendapat diberi oleh pengarah filem Titanic sendiri ialah mengenai aspek keselamatan yang juga paling ditakuti oleh jurutera marine, iaitu ketahanan kapal Titan terhadap tekanan melampau di dasar laut. Eksplorasi yang telah dilakukan oleh syarikat Ocean Gate adalah sangat berisiko untuk membawa pelancong awam dan perlu mempunyai lesen untuk beroperasi. Walaupun penumpang Titan telah menandatangani perjanjian membabitkan nyawa, tuntutan mahkamah dan saman daripada keluarga yang terlibat masih boleh berlaku. Ini kerana hakim boleh menilai berdasarkan bukti bahawa terdapat aspek pengabaian dari pihak pengendali atau bahaya-bahaya yang tidak dinyatakan. Syarikat Ocean Gate boleh didakwa jika terdapat aspek pembinaan kapal Titan yang cuba disembunyikan atau pengendali mengetahui ianya tidak sesuai untuk penyelaman laut dalam akan tetapi tetap meneruskannya. Bahkan di dalam muka surat pertama, perjanjian bagi peserta ekspedisi juga ada menyebut sebanyak 3 kali mengenai kemungkinan kehilangan nyawa. Syarikat Ocean Gate ialah syarikat kecil yang berpusat di Everett, Washington dan tidak diketahui sama ada ia mampu membayar pampasan kepada keluarga mangsa. Pada tahun 2018, bekas pekerja syarikat Ocean Gate bernama David Lockridge yang bertanggungjawab dalam aspek keselamatan telah membuat satu aduan kepada Agensi Keselamatan dan Kesihatan Amerika Syarikat berkaitan isu keselamatan Titan. Akan tetapi, beliau disaman oleh syarikat Ocean Gate dan dipecat atas sebab melanggar kontrak kerja iaitu mendedahkan perkara sulit syarikat. Beliau telah menyarankan supaya Ocean Gate melakukan lebih banyak kajian dan ujian terhadap kapal Titan, termasuklah yang paling penting iaitu ujian daya ketahanan sebelum penyelaman sebenar bersama pelancong. Selain itu, Titan dibina daripada bahan carbon fiber yang mana tidak pernah diuji ketahanannya untuk penyelaman sehingga kedalaman 4,000 meter dan kapal Titan hanya mempunyai lesen untuk penyelaman sehingga 1,300 meter sahaja. Reka bentuk dan binaan kapal Titan. Syarikat Ocean Gate mendakwa kapal Titan adalah satu-satunya kapal selam yang boleh membawa 5 penumpang sehingga kedalaman 4,000 meter di dalam laut. Badan kapal selam Titan berbentuk silinder dengan panjang 6.7 meter diperbuat daripada carbon fiber dan titanium dengan seberat 10,432 kg. Menurut seorang profesor, Jasper Graham Jones, reka bentuk silinder yang panjang untuk memuatkan 5 penumpang ini menyebabkan kapal Titan lebih terdedah kepada tekanan tinggi di dasar laut yang dalam dengan bahagian titik tengah kapal akan menerima tekanan maksimum sehingga ia berkemungkinan untuk pecah.
Tambahan lagi, ketebalan badan kapal iaitu 12.7 cm telah terdedah kepada tekanan yang sangat kuat semasa melakukan ekspedisi Titanic beberapa kali sejak 2021. Kapal Titan juga menggunakan komponen yang bukan dibuat khusus atau off the shelf seperti alat kawalan jarak jauh PlayStation. Walaupun ekspedisi sebelum ini berjaya, masih terdapat beberapa masalah yang dibangkitkan oleh para penumpang mengenai kapal Titan. Antaranya ialah jika kapal Titan hilang dan sistem komunikasi dengan kapal induk terputus, penumpang tidak dapat keluar dan bakal kehabisan oksigen walaupun kapal tersebut berada di permukaan laut kerana pintu hanya dapat dibuka dari luar. Selain itu, terdapat juga banyak masalah komunikasi berlaku antara kapal Titan dan kapal induk yang menyebabkan ekspedisi mengambil masa lebih lama dari jadual asal. Titan juga tidak mempunyai sistem GPS kerana ianya tidak berfungsi dalam lautan. Kesimpulannya, selepas ini, pihak terlibat akan meneruskan siasatan dengan rapi walaupun sangat sukar kerana ianya berlaku jauh di dasar lautan dan yang tinggal hanya sepihan-sepihan kecil. Seperti siasatan nahas udara, bangkai kapal perlu disusun kembali dan sepihan karbon fiber akan dikaji satu persatu untuk mengetahui di mana retakan bermula, seterusnya akan mengesahkan bagaimana ia berlaku. Ianya adalah penting bagi mengelakkan berulangnya perkara yang sepatutnya boleh dielakkan jika pihak terbabit tidak memandang remeh isu keselamatan. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.